Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, qalu subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ni dapat pagi ni dapat kita bersama-sama lagi untuk kita sebenarnya dah lama dah kita tak ambil kitab kita itu kitab Umdatul Ahkam. Kitab Umdatul Ahkam sebenarnya kita dah habis dah. Kita dah sampai penghujung kitab. Tapi kita cubalah untuk habiskan juga macam mana pun dalam masa yang mungkin dalam tahun ni kita habislah insya-Allah kitab Umdatul Ahkam. Pada malam ni pagi ni kita nak ambil Kitabur Radha', kitab pada membincangkan tajuk berkaitan dengan hukum penyusuan dalam Islam. Kita dah habis sebelum ni berkaitan dengan bab nikah. Nikah kita kemudian kita ambil talak, ambil fasakh, semua dah ambil. Last sekali kita membincang berkaitan dengan azal, hukum yang dipanggil, kita kata kalau istilahnya kita kata air mani ni azal itu dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu dipanggil nama Allah kaedah ataupun dipanggil terjemahannya, dalam minta maaf kalau saya sebutkan benda ni, iaitu mengeluarkan air mani di luar daripada faraj isteri. Itu dipanggil azal. Hadis yang lepas kita dah ambil, kunna na'zil wal Qur'an yanzil. Kita melakukan azal itu dan ketika itu juga Al-Quran diturunkan. Maknanya tidak berlakunya pengharaman. Kaedah sekarang ni dia tak buat dah begitu. Kaedah sekarang lebih kepada menggunakan injection ataupun sesuatu dengannya. Dulu kaedah itu dibuat gunakan untuk penjarakan anak dan sebagainya lah. Dulu punya cara. Wallahu a'lam. Itu kita kata dah habis bab ini dan kita masuk bab yang seterusnya, Kitabur Radha'ah. Ar-Radha' maknanya penyusuan lah. Katakan penyusuan dari segi syaraknya ialah menyusukan sama ada anak ataupun anaknya sendiri ataupun anak orang lain, menyusukan penyusuan itu. Tetapi mesti melalui penyusuan susu ibu ni tidak boleh melalui kita kata istilahnya orang perempuan sekarang dia pump susu and then dia bagi gunakan botol susu. Itu tidak jadi, tak panggil kaedah radha'ah. Katakan yang sebenarnya katakan yang sebetulnya dalam mati Allah Subhanahu wa taala dia hisap daripada payudara seorang wanita tadi. Itu baru dipanggil radha'ah katakan. Wallahu a'lam. Kemudian dalam mati Allah adalah hikmahnya kenapa dituntut untuk seorang bayi itu menghisap banding dengan menghisap ataupun menggunakan puting botol. Itu adalah hikmahnya, wallahu a'lam. Apapun dengan macam Allah Subhanahu wa taala dalam Kitabur Radha', dalam bab penyusuan ini memang ianya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun dalam Islam macam Allah Subhanahu wa taala kita kata dituntut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, banyak beberapa ayat dalam Al-Quran yang mengarahkan kita supaya isteri tadi menyusu. Dan ada juga ayat-ayat yang mengarahkan suami perlu membayar atas penyusuan yang dilakukan oleh
isteri terhadap anaknya, katakan. Apapun macam Allah Subhanahu wa taala, penyusuan itu memang daripada zaman sebelum zaman Nabi pun dah berlaku dah penyusuan seorang isteri terhadap anaknya, ataupun orang lain terhadap seorang isteri itu menyusukan anak orang lain. Itu berlaku pada zaman sebelum zaman Nabi lagi, ataupun pada zaman kelahiran Nabi SAW berlaku, katakan. Dan ianya diikrarkan ataupun ditetapkan oleh syarak dengan hukum yang tetap, yang tak boleh yang tak berubah sehingga sekarang, katakan. Apabila dah diturunkan nas daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW berkaitan dengan penyusuan, maka hukum-hukum yang terkait dengan penyusuan itu perlu kita follow, perlu kita ikut, katakan. Ada yang mesti, ada yang wajib kita ikut, ada yang tidak wajib, katakan. Jatuh hukumnya sunat. Kalau tak ikut hukumnya makruh dan sebagainya. Contohnya tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala tadilah, katakan, ada yang menyusu menggunakan dia direct susuan. Ada yang menggunakan kaedah penyusuan dengan menggunakan susu badan, tetapi pam dan masuk dalam botol, katakan. Diberi dengan cara gunakan botol, katakan. Maka asalnya ialah direct pada badan, katakan. Itu yang asal. Dan juga tempoh masa penyusuan disebut dalam tempoh masa penyusuan ialah 30 syahra. Dan juga dalam ayat yang lain ialah haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah. Bagi penyusuan yang paling sempurna 2 tahun. Haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah. 2 tahun penyusuan yang dikatakan sempurna bagi orang yang nak capai kita kata yang sebenar-benar lah, katakan. Kaedah penyusuan yang bagus, katakan, ialah 2 tahun. 2 tahun. Dan kemudiannya tuan-tuan mati Allah, ayat yang lain salasuna syahra, 30 bulan. Bila ada kekonfusan sikit, mana yang betul 2 tahun ke 30 bulan. 30 bulan disebut dalam ayat itu merangkumi mengandung dan juga penyusuan. Kalau kita tolak 30 bulan, tolak 2 tahun 24 bulan. 24 bulan, so balance ada berarti 6 bulan. So kalau kita tengok dalam nas yang kedua tadi, salasuna syahra, tolak 24 bulan, baki 6 bulan, maka kata para ulama, seorang bayi itu boleh dilahirkan. Tak semestinya kita katakan mesti 9 bulan baru boleh lahir. Minimum seorang bayi tadi boleh dilahirkan ialah 6 bulan. Itu sebut dalam Al-Quran, salasuna syahra, tolak 24 baki 6 bulan. Maknanya dia mengandung dan dia melahirkan anak, dia katakan 30 bulan. Kalau tolak 24 bulan, mana datang 24 bulan? Ayat yang lagi satu, haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah, 2 tahun. Jadi bila 2 tahun maka Allah 24 bulan, 30 bulan tolak 24 bulan, maka tinggal 6 bulan. Yang mana ulama kata had minimum seorang isteri tadi boleh melahirkan anak ialah 6 bulan. Dan 6 bulan itu juga ditakrifkan sebagai untuk penentuan nasab. Kalau seorang bayi itu dilahirkan kurang daripada 6 bulan, maka adalah dia punya perbahasan dari sudut boleh tak boleh nak dibinkan kepada bapanya yang sedia ada. Al-waladu lil firash, kata Rasulullah SAW. Al-waladu lil firash maksudnya apa? Penisbahan anak tadi kepada suaminya, katakan. Penisbahan anak itu mesti pada suami yang sedia ada, katakan. Tapi nak penisbahan anak pada suami yang sedia ada itu dalam hati Allah minimum mesti 6 bulan. Itu ada setengah pandangan ulama. Tak cukup kalau tuan-tuan pergi tengok dekat dalam jabat agama, dia anak sah taraf dengan anak tak sah taraf. Dia minimum berapa untuk dipanggil anak itu sah taraf, dan ataupun kurang berapa minimum yang saya 6 bulan, katakan. Itu pun ada khilaf di sisi ulama, tapi ambil yang pandangan yang biasa dia guna pakai. Baik. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala ada hukum radha'ah, penyusuan yang memang
kita kata wajib kita ikut, bahkan bila kita melanggarinya ianya jatuh hukumnya haram, kan. Bila telah sabit penyusuan, maknanya kalau anak sendiri tu memang banyaklah hukum berkaitan dengan anak sendiri, kan, kan. Itu hukum anak sendiri. Anak sendiri mana tak boleh berkahwin dan sebagainya. Itu haram nikah dan sebagainya. Tapi untuk yang kita menyusukan seorang isteri menyusukan anak orang lain, apabila menyusukan anak orang lain dengan syarat-syarat tertentu, secara automatically anak tadi haram nikah dengan ibu susuannya tadi, dengan bapa susuannya, dengan adik-beradik susuannya, automatik. Ini bahaya. Kadang-kadang bukanlah bahaya, istilahnya kita kata kadang-kadang dulu-dulu mungkin tuan-tuan kita ni orang tua dulu dia tak alert, dia tak alert dalam bab hukum, kadang-kadang siapa-siapa je minta tolong susukan anak dia sekejap, dia tengok orang tu ada susu, dia tak ada susu, dia minta tolong susukan. Itu pun tak tahu. Ada impactnya. Kita katakan kalau bila bab berkahwin, bila bab berkahwin, bila dah mak kita pun masih hidup sekarang ni, kita pun baru nak kahwin, maknya kita ni dah belajar apa semua, dia tahulah hukum dia, adik-beradik susuan. Bila kita nak kahwin, kebetulan pasangannya itu adalah anak kepada orang yang dia kenal, dan dia pernah menyusukan anak orang tu, secara automatically dengan syarat-syarat tertentu menyebabkan kita tak boleh kahwin dengan perempuan tu. Kita tak boleh. Ataupun macam Allah, isu lain, isu yang sama, kita kata bahkan dalam kitab fiqh dia sebut, misalnya kata mak kita pernah beritahu, katakan dia pernah menyusukan, berkali-kali, bukan setakat 5 kali, lebih daripada 5 kali, katakan had minimum 5 kali susuan kenyang. Maknanya macam Allah Subhanahu Wa Taala, dia kata tapi mak tak tahulah, mak kita kata kat kita, mak tak tahulah, last kali dengar dia duduk Johor, contohlah, Johor, katakan Johor kat mana, tak tahulah Johor kat mana. Kalau ikut setengah pandangan, dia kata kalau tidak diketahui, tahu je kedudukan dia Johor, katakan semungkin sebaik mungkin, katakan, ataupun seelok-eloknya carilah pasangan yang bukan orang duduk di Johor. Ada kena cari lain. Kenapa? Kebarangkalian. Risau kebarangkalian, katakan. Tak. Kalau Ustaz dikata mak pula dah meninggal dunia, contoh, katakan tak ada orang yang tahu, dia je yang tahu, katakan. Jadi elakkanlah. Habis Ustaz kalau satu Malaysia tak tahu kat mana, cari orang luar. Cari orang luar lah, kahwinlah dengan orang luar, kan, tak? Orang Thailand ke, ambil orang Indon ke, tak? Wallahu a'lam. Tapi itu kita kata sebab apa tu? Kita kata takut sebab banyak ada kes yang berlaku di mana saya tengok. Ada satu kes di mana anak dah 3, tuan-tuan. Anak dah 3 orang. Baru tahu itu adalah adik-beradik susuan. Isterinya yang dia tu adalah adik-beradik susuan, tuan-tuan. Anak dah 3. Anda asal dia fasahkan, tapi tak nak ikut sebab dah anak 3 dah, tuan. Ini kan kata lari, tapi dapat di-trace macam Allah dan dipaksa pisah. Dipaksa pisah, katakan. Sebab tu penting juga kena tahu hukum berkaitan dengan suami. Kena tanyalah mak dengan ayah, mak dengan mak kita pernah tak. Kalau ada macam Allah yang tak dah terputus tu, boleh disambung balik, sambung, katakan. Hubungan silaturahim tadi. Baik. Kita ambil tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala disebut kat sini sebelum pergi lebih lanjut macam Allah. Hadis kita kata kisah Imam Abi Hanifah rahimahullahu taala. Dia ni, ibu dia ni sangat-sangat dia panggil sangat-sangat jaga anak dia. Dia tak nak bagi masuk apa pun makanan yang syubhah pada anak dia, katakan. Pernah satu ketika
dia terpaksa meninggalkan anaknya tadi, iaitu Imam Abi Hanifah, paksa tinggalkan dekat rumah jiran. Ibunya pernah berkata kepada jirannya agar kalau dia ni menangis nakkan minuman, nak minum susu dan sebagainya, jangan dibagi, sebab nak elakkan benda syubhah. Kemudiannya barulah ibu Imam Abi Hanifah pergi cari makanan ke ataupun mana untuk dimakan, untuk mungkin membolehkan hasil susu dan sebagainya, wallahu a'lam. Masa perginya ibunya tadi, Imam Abi Hanifah yang masih lagi kecil menangis nak susu. Jadi jirannya mati Allah Subhanahu Wa Taala duk kesian. Duk kesian, tapi duk ingatkan pesanan ibu kepada Imam Abi Hanifah. Bila tapi sampai satu peringkat tak kita kata makna kesian dah sampai tahap yang maksimum, maka dia pun bagi jugalah minum susu. Kebetulan dia mungkin dia pun ada anak kan, dia nak menyusukan. Baru sempat sikit tuan-tuan masya Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya dia kata masah, maknanya dia dapat nak isap sikit, setitik lah istilah kata kan. Mak ibu kepada Imam Abi Hanifah sampai dia tu ambil. Lepas tu Imam Abi Hanifah dinukilkan setiap kali dia lupa, dia kata ni sebab hantu, sebab satu titisan itu dia kata. Itu kisah lah ya, katakan riwayat berkaitan dengan isu berkaitan dengan susuan. Sebab tu penyusuan anak tadi sangat penting mati Allah Subhanahu Wa. Tapi kita kata wallahu a'lam, mati Allah, banyak hari mutaakhir ini kita kata ramai ibu-ibu yang tak suka menyusukan direct dengan ataupun breastfeeding dulu, dia tak suka katakan. Mungkin adalah sebab-sebab yang tertentu, wallahu a'lam. Tapi sayangnya kita telah tidak mengikut apa yang digalakkan ke atas kita, khususnya kaum wanita, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Lepas tu para medik ataupun para doktor memang sangat-sangat menggalakkan menggunakan susu ibu, lebih-lebih lagi bulan yang pertama, katakan bulan yang pertama itu sangat-sangat digalakkan. Dan teknologi hari ini sangat canggih, katakan. Dengan kecanggihan yang ada, tuan-tuan mati Allah, orang yang berkahwin tapi tak ada anak, dah berpuluh-puluh tahun, dah lama dah nikah, lama kahwin, tak ada anak, maka mereka mengambil anak angkat, bayi yang masih lagi baru lahir. Dan macam mana mereka nak boleh berlakunya pengharaman ataupun dia panggil mahram itu, maka mereka menggunakan kaedah biologi ataupun sebagainya, medical, membolehkan seorang ibu yang memang dia tak melahirkan anak tetapi dia boleh menghasilkan susu badan. Lalu dia menyusukan bayi tadi dengan susu badannya dengan kaedah-kaedah tertentu, dan menyebabkan dia dapat seorang anak yang dipanggil anak susuan, katakan. Dia dapat anak susuan. Okeylah, katakan. Itu kaedah yang dibenarkan, dibolehkan. Ada. Maka nama Allah Subhanahu Wa Taala, kita lihat hadis yang pertama, hadis yang ke-327, Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi bintin Hamzah la tahillu li yahrumu min ar-radha' ma yahrumu min an-nasab wa hiya ibnatu akhi min ar-radha'ah. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu katanya sabda Rasulullah SAW pada anak Hamzah. Hamzah ni ialah kita kata adik-beradik dia lah, adik-beradik pada Abdullah bin Abbas. Dia kata ke anak perempuan Hamzah, la tahillu li, katakan tidak, tak boleh, tak halal nikah dengan aku. Maknanya anak perempuan Hamzah ini ialah haram nikah dengannya. Kenapa? Yahrumu min ar-radha' ma yahrumu min an-nasab.
apa saja diharamkan dengan sebab penyusuan itu, apa yang diharamkan dengan sebab nasab. Kalau kita bila seorang isteri menyusukan anak orang lain, cukup syaratnya iaitu 5 kali kenyang. Khams rada'at. Khams rada'at bukan 5 kali dia isap. Tak. 5 kali kenyang, katakan. Makna kenyang tu macam mana? Seorang ibu dia tahu. Makna bila bayi tadi isap je dan tidur, kenyang tu sekali. Nanti kan lepas tu nanti selang berapa jam dihisap lagi. Isap kenyang sampai tertidur dia, katakan. Kenyang. Makna 5 kali proses itu barulah dipanggil kita kata termasuk dalam hukum penyusuan. Iaitu haram nikah. Diharamkan dengan sebab penyusuan itu sama seperti mana yang diharamkan disebabkan nasab keturunan. Maknanya kalau seorang bayi tadi disusukan ibunya, ibunya sendiri menyusukan dengan sebab perkahwinan tu, berlakulah hukum hakam berkaitan dengan nasab kan. Dan bila seorang ibu menyusukan anak orang lain, maka hukumnya tadi cukup dengan syarat 5 kali penyusuan itu, maka hukumnya sama dengan anak sendiri. Sama macam anak sendiri. Iaitu khususnya bab auratnya, bab haram nikahnya dan sebagainya. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kata wahiya ibnatu akhi min ar-radha'ah. Dan anak perempuan Hamzah ni dia kata dia adalah anak saudaraku. Kata hiya ibnatu akhi, anak perempuan saudaraku, anak buah lah, anak buah dia, minar radha'ah, daripada susuan, dia katakan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Hadis yang kedua, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna radha'ah tuharrimu ma yuharrimu minal wiladah. Sesungguhnya dengan penyusuan itu mengharamkan apa yang diharamkan dengan sebab kelahiran. Kelahiran. Maknanya samalah hukumnya, tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara umumnya kalau kita lihat dari syarah hadis, tuan-tuan mati Allah, kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dia kata رغب علي بن أبي طالب رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بنت عمهما حمزة، فأخبره صلى الله عليه وسلم أنها لا تحل له لأن بنت أخي من الرضاعة، فإنه صلى الله عليه وسلم وأمه حمزة رضع من ثويبة وهي مولاه لأبي لهب، فصار أخوه من الرضاعة فيكون عم ابنتي ويحرم بسبب الرضاعة ما يحرم مثله من الولادة. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dia ni inginkan berkahwin mati Allah Subhanahu wa taala, ataupun dia kata raghiba Ali bin Abi Talib minan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yatazawwaj binti ammiha Hamzah. Maknanya dia nak berkahwin dengan anak perempuan pak cik dia, katakan, iaitu Hamzah, katakan anak perempuan pak cik dia Hamzah lah. Fa akhbarahu, dia pun bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bagi tahu bahawa dia anak perempuan Hamzah tadi itu tidak boleh berkahwin dengan dia kerana dia adalah anak buah, dipanggil anak adik-beradik susuan, katakan. Adik-beradik susuan. Disebut di sini pakciknya Hamzah rada'a min ath-thuwaibah, katakan. Dia telah menyusu sama dengan Thuwaibah. Dia Thuwaibah ni kita kata seorang hamba kepada Abi Lahab.
Dia seorang hamba kepada Abi Lahab. Jadi dia adalah, kita kata, merupakan Ali ni dengan Hamzah ni, dia pernah menyusu sekali daripada ibu yang sama. Dia pernah menyusu daripada ibu yang sama. Maka dia menjadi adik-beradik susuan. Adik-beradik susuan. Jadi sebab itu dia tidak boleh berkahwin dengan anak perempuan kepada Hamzah. Wallahu a'lam. Itu ada maksudnya, ada cerita yang lain, ya kan. Baik, apa yang kita boleh ambil daripada hadis ini? Yang pertama sekali, normat Allah Subhanahu wa taala, kaedahnya yang pertama, apa yang telah sabit, bila telah sabit susuan itu, makanya tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, hukum yang sama juga iaitu pengharaman nikah, khususnya pengharaman nikah. Diharamkan nikah dengan adik-beradik susuan, ataupun kita kata apa yang misal kata, kalau adik-beradik kita tak boleh kahwin, adik-beradik yang memang seibu sebapa dengan kita tak boleh kahwin, ataupun sebapa ataupun seibu, begitu juga kita tak boleh berkahwin dengan sebab penyusuan tadi. Dengan sebab penyusuan, adik-beradik susuan lah kita panggil sekarang ni, adik-beradik susuan. Itu yang pertama. Yang kedua, rahmati Allah Subhanahu wa taala, daripada hadis ini kita boleh ambil juga pandangan mengatakan bukan setakat pengharaman nikah saja, tetapi mungkin termasuk juga kisah benar-benar perkara-perkara yang lain, kecuali bab pewarisan harta. Pewarisan harta sahaja yang tidak boleh adik-beradik susuan dapat. Dia tak ada dalam list ashabul furud. Dia tak ada list sebagai orang yang layak menerima harta pusaka secara faraid. Dia tak ada pecahan. Dia bukan ashabul furud, bukan ashabul asabah. Tak ada. Dia tak masuk dalam dua-dua tu. Jadi dia boleh masuk yang mana? Dia tidak boleh terima harta secara faraid lah, tapi dia boleh terima harta secara wasiat. Dia boleh terima harta secara wasiat. Wasiat ataupun hibah. Hibah boleh, wasiat boleh, katakan. Mana wasiat tadi dia tidak, kalau wasiat kenapa boleh? Bukan waris tak boleh. Ya, memang waris tak boleh dengan wasiat, tetapi dia bukan waris. La wasiyat lil waris, kata Rasulullah SAW, tidak boleh wasiat kepada orang yang mewarisi harta secara fardu ataupun asabah. Tapi kata tadi, adik-beradik susuan bukan ahli waris. Dia tak masuk dalam istilah ahli waris. Jadi boleh berwasiat untuk diberikan harta kepada kepada anak susuan ataupun adik-beradik susuan tadi, dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, ataupun dengan cara hibah. Hibah pun boleh, katakan. Wallahu a'lam. Maka rahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kita kata ada juga pandangan alladzina tantashiru fihim mahramiyya min ajli arda'ahum murtadi' wa furu'u abna'uhu wa banatuhu wa nasluhum, yang terkait dengan pengharaman nikah dengan sebab susuan ni. Siapa dia? Yang pertama, rahmati Allah, ialah orang yang menyusu tu, orang yang disusu tu, yang disusu dengan yang menyusu, ataupun suami dia. Kemudian baru pergi kepada anak-anak, anak lelaki ke anak perempuan, dan keturunan bawah dan ke bawah. Adapun usulnya, bila sebut usul ni ke atas, bapa maksudnya datuk lah, datuk, yang peringkat datuk, moyang ke atas. Amma usuluhu min abin aw ummin wa abaihim fala yadkhuluna fi mahramiyah.
Adapun usulnya, iaitu daripada sebelah ibu ataupun sebelah bapa, mereka tidak masuk dalam carta pengharaman nikah. Kalau peringkat atas, yang masuk ini ialah level kita katakan suami kepada susuan isterinya tadi, yang menyusukan tadi tu, yang tu adik-beradik dan juga anak-anak ke bawah. Itu kita kena faham. Kemudian dia kata wa kadzalika hawashihi min al-ikhwah wa akhawat wal a'mam wa ammat wa akhwal wa khalat kullu haula'i dakhilina fi hukmihi. Dan yang lain-lain lah dia katakan, yang terkait dengan usul tadi, ada akhawat ke, dia katakan a'mam ke, ammat ke, akhwal ke, khalat, dia kata adik-beradik bapa dia ke, adik-beradik apa ni, atuk ni ke, nenek ni ke, pakcik-pakcik dia ke, yang lelaki yang perempuan, sebelah ibu sebelah bapa, itu juga peringkat usul ke atas tak boleh. Peringkat usul ke atas nanti Allah Subhanahu Wa Taala hukum biasa. Yang hukum radha'ah yang selevel dengan ibu sesuannya ke bawah. Ke bawah. Itu yang disebut dalam syarah, katakan. Jadi tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi secara umumnya saya ulang sekali lagi, war-radhi' yakunu ka ahadi auladi murdi'ah fatakunu ummuhu. Siapa dia yang haram nikah dengan dia dengan sebab radha'ah ni, ibunya yang menyusukan dia tu. Ada. Ataupun dan juga bapanya, bapa susuannya, kan. Anak-anak kepada ibu dan ibu susuannya ataupun bapa susuannya. Auladihima ikhwatuhu wa akhawatuhu wa aba'uhu minhuma wa in alau ajdadihima wa amamiha wa ammatiha wa khalatiha. Itu yang saya katakan tadi, rahmati Allah, yang kita kata di ke bawah tadi semuanya adalah haram nikah. Wallahu a'lam. Yang ke atas, maknanya kalau peringkat anak cucu ke bawah lah, sampailah ke bawah. Tak boleh. Wallahu a'lam. Itu hadis yang pertamalah, ini pertama, kedua. Hadis yang ketiga, tuan-tuan Allah, kita lihat hadis yang ke-329. Wa anhuma, iaitu daripada Aisyah dan daripada Abdullah bin Abbas, qalat, kata Aisyah, wa anha, daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, inna aflaha akhan abi Qais ista'zana alayya ba'dama unzila al-hijab. فقلت والله لا آذن له حتى أستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فإن أخا أبي قعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي قعيس فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته فقال ائذني له فإنه عمك تربت يمينك. البخاري. قال عروة فبذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. وفي لفظ استأذن علي أفله فلم آذن له فقال أتحتجبين مني وأنا أمك فقلت كيف ذلك قال أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صدق أفلح إذني له تربت يمينك. Maksud hadis ini, Allah, daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya sesungguhnya Aflah ni ialah saudara kepada Abi Qais radhiyallahu anhu. Dia minta izin. Dia ialah kita kata istazana alayya ba'da ma unzila al-hijab. Selepas turunnya ayat hijab,
dia minta nak bertemu dengan dia peliklah kenapa Aisyah pakai hijab bila Aflah ni nak jumpa. Lalu dia berkata, kenapa pakai hijab? Dia katakan, kan aku ni pakcik kamu. Dia katakan, wallahi kata Aisyah radhiyallahu anha, demi Allah aku tak izinkan itu untuknya, sehingga aku meminta izin daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul ke apa yang didakwa oleh Aflah tadi? Sebab Aflah ni, siapa dia Aflah ni? Aflah ni ialah adik-beradik kepada Abi Qais. Abi Qais ni siapa? Abi Qais ni ialah suami kepada ibu susuan Aisyah. Tak? Jadi Aflah ni kira adik-beradik bapa susuan ni lah. Adik-beradik bapa susuan. Maka pada pandangan Aisyah radhiyallahu anha, dia tak ada kaitan. Bukan dia yang menyusukan. Yang menyusukan dia katakan Abu Qais, ibu isteri kepada Abi Qais, yang katakan. Maka yang haram nikah dengan dia ialah Abu Qais dengan isteri dia. Dia ni adik-beradik kepada bapa susuannya. Kemudian Nabi SAW masuk berjumpa dengan aku. Lalu kata Aisyah radhiyallahu anha, aku pun tanya kepada dia, tanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ada seorang lelaki ni, dia bukanlah yang menyusukan aku. Dia katakan, yang menyusukan aku ialah isteri kepada saudaranya, iaitu Abu Qais punya isteri. Faqala i'dhani lahu fa innahu ammuki. Ada kita kata i'dhani lahu fa innahu ammuki. Nabi kata betul apa yang didakwakan, kerana tak perlulah berhijab dengan dia. Dia katakan dia adalah pakcik kamu. Dia katakan ammuki. Taribat yaminuk. Itu nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam riwayat yang lain kata Urwah, diriwayatkan lagi dalam satu riwayat, Urwah berkata, fa bidzalika kanat Aisyah taqul, dengan itu Aisyah berkata, harrimu minar ridha atau minar ridha ma yahrumu minan nasab. Haramkanlah dengan sebab susuan apa yang diharamkan dengan sebab nasab, dengan sebab pernikahan. Wallahu a'lam. Jadi itu dituntut rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat yang lain, Aflah, iaitu Abu Qais punya saudara tadi, adik-beradik dia, minta izin masuk berjumpa. Lalu Aisyah pun, bila ada orang asing nak masuk, dia pun pakai hijab. Lalu pelik Aflah ni, dia kata, wahai Aisyah, kenapa kamu berhijab sedangkan aku adalah pakcik kamu? Atahjabina minni wa ana ammuki? Faqultu kaifa dhalik? Macam mana? Qala, kata Aflah, dia kata, arda'atki imra'atu akhi bilabani akhi. Kan? Maknanya kamu telah disusukan oleh isteri kepada saudaraku. Faqultu, kata Aisyah radhiyallahu anha, aku nak pergi tanya Nabi dulu. Tanya Nabi dulu. Maka dia pun tanya, fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun berkata, Nabi bersabda, benar apa yang didakwa oleh Aflah tadi. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, itu kita kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Ayat hijab yang diturunkan ialah surah Al-Ahzab. Ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Itu ayat hijab nama Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurang tahun yang kelima. Ada tahun yang kelima dalam surah Al-Ahzab ayat 59. Wallahu a'lam. Secara umum yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisahnya tadi seperti mana yang saya sebutkan lah. Apa yang kita boleh ambil daripada hadis ini? Yang pertama sekali, tuan-tuan dirahmati Allah, dalil ala thubuti hukm radha' min zawjil murdi'ah wa aqaribi.
Maknanya hukum susuan ini bukan tertakluk kepada ibu susuan dengan bapa susuan ni je, tidak. Bahkan termasuk sekali adik-beradik kepada ibu bapa dia. Ada ibu bapa. Yang tak boleh tadi saya kata atas, level atas. Lepas atas tu maknanya atuk lah, ada atuk, level atuk. Kalau kita level atuk lah, istilah nak mudah faham kan, ya kan. Atuk ke atas, atuk saudara ke, atuk belah ibu ke, atuk belah mak ke, tu tak termasuk dalam hukum, ya kan. Yang hukumnya ialah label adik-beradik kepada ibu susuan dan bapa susuan saja ke bawah, ya kan. Ke bawah. Makanya nama Allah Subhanahu wa taala, ini mazhab jumhur lah. Ini mazhab jumhur ulama. Maksud bila sebut jumhur ulama adalah khilaf kat situ. Jumhur ulama adalah khilaf. Maksudnya bila sebut jumhur maka adalah khilaf. Jumhur sahabat, jumhur tabi'in, jumhur ahli hadis, jumhur ashabul madzahib. Sikit saja kumpulan yang di kalangan para ulama yang tidak bersetuju dengan pandangan ini, iaitu disebut pandangan yang satu lagi, innal hurmata la tantashir illa min qibalil mar'ah faqat. Pandangan yang satu lagi, dia kata sesungguhnya pengharaman itu tidak berlaku kecuali daripada sebelah perempuan saja. Maknanya ibunya saja. Ibunya dan suaminya dia ke bawah lah. Tapi dari segi sudut kita adik-beradik tu sebelah ibu susuan saja. Sebelah ibu susuan saja. Wallahu a'lam. Itu ada pandangan lah, katakan. Tapi jumhur ulama tidak menggunakan pandangan itu mati Allah Subhanahu wa taala, sebab kita lihat tadi nas hadisnya sahih, dia katakan jelas, hatta daripada adik-beradik suami, adik-beradik bapa susuan pun termasuk sekali dalam pengharaman ini. Wallahu a'lam. Yang kedua, nama Allah Subhanahu wa taala, dalil hadis ini ialah, daripada hadis ini kita lihat wajibnya berhijab seorang perempuan itu daripada lelaki yang bukan mahram. Bukan mahram. Kalau ada yang bukan mahram, wajib berhijab. Hijab ini bukan maksudnya pakai tudung saja. Hijab itu maksudnya menutup aurat. Kalau kan kampung, kadang-kadang kita nak cakap balik kampung pun macam mana, kadang-kadang suasana kampung tu kita tak boleh nak, orang kita kadang-kadang dia tak boleh nak direct cakap, kadang-kadang dia kena berlapik konang kiri konang, ya tak. Orang perempuan kadang-kadang baginya dia pakai tudung tapi lengan buka. Pakai seluar baju pendek, pakai tudung. Okeylah tu, dia hijab dia tu. Ya tak? Tak, hijab maksudnya Allah ialah menutup aurat. Maksudnya kalaulah tuan-tuan tak pakai tudung, kalau kita orang perempuan tak pakai tudung, katakan, lagilah teruk, itu jelaslah katakan. Tapi dia tak lihat, kalau dia pakai tudung, dia pakai baju pendek, tangan ni dia tak ingat yang tangan ni tu aurat juga. Sedangkan orang perempuan auratnya seluruh badan kecuali muka dan dua tapak tangan sahaja. Yang lain semua aurat. So kalau dia buka lengan walaupun nampak sikit, sama je dengan hukum kalau buka rambut. Itu juga kakinya, kita katakan. Mazhab Syafi'i ialah kaki termasuk aurat. Ialah kita kata macam mana pun tuan-tuan macam Allah, ialah kita Nabi lebih-lebih lagi lah kita kata anak-anak kita, isteri kita, dah bukan tak cakap. Nabi dah cakap, sekarang gaduh pula, katakan. Hari-hari nak kena cakap tuan-tuan macam Allah, dia pun dia sampai satu peringkat dia dah lalu, dia tak dengar dah, katakan. Sebab itu Nabi SAW sebut dalam hadis, istausun nisa' bil khair, katakan. Maknanya macam mana pun kita kena cuba nasihatkan, katakan. Cubalah nasihatkan macam Allah Subhanahu wa taala semampu mungkin, katakan.
Sebab orang perempuan ni diibaratkan sebagai tulang yang bengkok katanya. Tulang yang bengkok. Wallahu a'lam. Nasihat sikit-sikit dia katakan, Allah, sekurang-kurangnya kita telah menunaikan tanggungjawab untuk ini. Kan boleh kita kata sekarang ni orang perempuan zaman sekarang ni dia katakan bukan boleh, tak ramai yang kita kata kita cakap dia terus buat, dia katakan tak ada. Dia kena banyak. Alah, zaman orang perempuan sekarang kita kata tak samalah, dia katakan macam dulu. Dulu kita kata 100% pada suami tanggungan. Ada. Jadi bila begitu kita katakan isteri akan akur apa yang suami suruh, dia katakan. Tapi sekarang, zaman sekarang, suami isteri bekerja. Suami kerja, isteri pun bekerja, dia katakan. Zaman dalam Islam yang kena mencari nafkah siapa? Suami kan, dia katakan. Isteri tak perlu. Isteri kat rumah. Bila itu berlaku menurut Allah Subhanahu Wa Taala, proses ketaatan seorang isteri kepada suaminya lebih kuat berbanding dengan kalau suami isteri kedua-duanya bekerja, katakan. Proses ketaatan itu kurang. Kau tak bagi aku duit, kau cakap aku ke atas sebagainya, aku boleh hidup sendiri dan ni. Dia dah lain, katakan. Dulu tidak. Dulu memang isteri totally memang akan tunggu suami beri duit apa semua. Dia tak bekerja, duduk kat rumah apa semua. Dan sekarang ni pula, zaman sekarang kita nak buat suami saja bekerja, tidak isteri duduk kat rumah, itu suami kena gajinya besar, tak cukup dah untuk nak tak mampu suami untuk nak menanggung seorang diri. Tak mampu suami nak menanggung seorang diri. Mesti kebiasaannya hari ni semua pasangan-pasangan yang ada, suami isteri kerja, dua-dua kerja. Jarang kalau yang kita boleh lihat isteri kat rumah, suaminya yang bekerja sahaja, katakan. Kalau ada begitu, nama Allah, kemampuan begitu, maka itu lebih baik, katakan. Isteri tak perlu bekerja, isteri duduk kat rumah, jaga anak, jaga rumah dan sebagainya. Yang menanggung semua suami, katakan. Itu yang lebih baik. Tapi suasana, keadaan, realiti hidup zaman sekarang ni memerlukan kedua-duanya bekerja bagi menanggung kehidupan rumah tangga, katakan. Dan maka itu dalam Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis Nabi pesan, kata istausin nisaa bil khair, katakan. Kalau kita sebagai suami, kita berilah, katakan, nasihat, katakan. Mudah-mudahan macam Allah Subhanahu Wa Taala mereka mendengar, katakan, dan seterusnya dalam macam Allah Subhanahu Wa Taala menyebabkan hubungan ataupun menjadi keluarga yang sakinah dan mawaddah. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian macam Allah Subhanahu Wa Taala, hadis yang ketiga, yang seterusnya hadis yang ke-330 yang terakhir, kita wa anha, dan daripada Aisyah radhiyallahu anha, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indi rajulun faqala ya Aisyah man hadha, qultu akhi min ar-radha'ah, faqala ya Aisyah undurna min ikhwatikunna fa innama ar-radha'ah min al-maja'ah, katakan. Disebut kat sini nama Allah Subhanahu Wa Taala daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya satu hari Nabi masuk rumah, katakan, dan di sisi aku ada seorang lelaki. Faqala ya Rasulullah, ya Aisyah, kata Rasulullah sallam, wahai Aisyah, siapa dia ni? Katakan, man hadha? Qultu, kata Aisyah, ni adalah adik-beradik susuan. Ini adik-beradik lelaki susuan, katakan. Faqala ya Aisyah, wahai Aisyah, unzurna man ikhwanikunna fa innama ar-radha'ah min al-maja'ah. Wahai Aisyah, cuba lihat, katakan, cuba, maknanya Nabi minta beritahu penjelaskan ke ataupun siapa dia adik-beradik
adik-beradik susuan dia, katakan fa inna ar-rada'ah min al-maja'ah. Kata kalau apa yang disebut contoh dalam keterangan ni, kata dakhala Nabi sallallahu ala Aisyah radhiyallahu anha, ada seorang lelaki dalam yang merupakan adik-beradik susuan. Maka Nabi bila tengok ada orang asing dalam rumah, menyebabkan muka Nabi berubah. Fataghayyara wajhu Rasulullah sallam. Nabi tak sukakan perkara itu, dan terlihat jelas ghirah. Kegairah kecemburu, ataupun dipanggil ghirah. Ghirah ni apa maksudnya? Cemburu. Fa'alimtu as-sabab fa'alimat as-sabab alladhi ghayyara wajhahu. Aisyah radhiyallahu anha tahu apa sebab berubah muka Nabi SAW. Lalu Aisyah beritahu dia bahawa lelaki ni adalah adik-beradik susuan dia. Lalu Nabi SAW bersabda, dia kata, unzurna wa tathabbatna fi ar-rada'ah fa inna minha ma la yusabbibu mahramiyah. Nabi pesan ke Aisyah radhiyallahu anha, beritahu ataupun confirm betul-betul yang rada'ah, betul siapa yang merupakan betul-betul adik-beradik susuan. Sebab ada yang diharamkan nikah, ada yang tidak diharamkan nikah, ya katakan. Main ni adik-beradik susuan, ni adik-beradik susuan, tak boleh lah, ya katakan. Kena confirm betul-betul. Tasabbatna min ar-rada'ah wa Aisyah, ya katakan. Confirm betul-betul. Sebab fa inna minha ma la yusabbil mahramiyah, ada yang tidak boleh jadi sebab mahram, ada yang jadi sebab mahram. Fala budda min rada'ah, yani dia kata kena terang, kena jelaslah, nak kena jelas baik-baik. Wallahu a'lam. Bukan sebab sekali susu je, oh ni adik-beradik susuan, tak ada. Bukan begitu cara je kan. Sebab tu dakwaan pernah menyusukan, belum tentu boleh kita katakan dia adik-beradik susuan. Sebab tu kena buat confirmation betul-betul, berapa kali menyusu. Kalau dia confuse, maknya entah tak ingat aku dah lama dah, duk tanya balik kampung, duk tanya tanya mak ibu dah tak ingat apa kan ni. So dia akan kembali kepada asalnya tidak berlaku. Asalnya tidak berlaku, kecuali jika datang dalil baru. Ibu kepada adik-beradik susuan yang tak jadi tu, tiba-tiba dia confirmkan berapa kali, mak kau dulu pernah menyusukan anak makcik, ya kan, contohnya 5 hari rasa makcik tinggalkan dia, contoh, ya kan, 5 hari, tuan-tuan rahmati Allah, kita kata lebih lah 5 kali menyusu. Seorang bayi menyusu 1 hari berapa kali? Ni 5 hari tu tinggal kan, lebih lah, maksudnya lebih, barulah boleh disabitkan penyusuan adik-beradik susuan tadi. Wallahu a'lam. Saya tak pernah dengar lagi adik-beradik susuan ini didaftarkan di jawatan pendaftaran negara JPN, tetapi dia dimaklumkan kepada boleh dimaklumkan ataupun dalam di pejabat agama ke, barangkali, wallahu a'lam. Saya tak tahu lagi, tak tahu sistem kita kat Malaysia ni ada tidak. Pernah dengar tak adik-beradik susuan didaftarkan? Tak ada lagi kan. Mungkin boleh syorkan kot, katakan kalau ada. Tapi sekarang ni orang kita mana ada? Tak ada dah. Kan ada lagi adik-beradik susuan. Tapi benda tu mesti kena ada jugalah dalam klausa tertentu kan. Menyatakan dalam perundangan, dalam sistem, menyatakan adik-beradik susuan, sebab dia melibatkan hukum nikah kahwin, menyatakan belum nikah. Memang benda tu ada dah dalam kitab fiqh. Dah ada dalam kitab fiqh. Tetapi dalam sistem pendaftaran itu, sistem pendaftaran, menyatakan mungkin boleh dibuatkan satu klausa khas, kita katakan adik-beradik susuan jika cukup syarat tu. Wallahu a'lam. Sebab kalau dah ada sistem itu, maka
Senang kemudian hari kita kan tahu dah dia ni adik-beradik susuan dan sebagainya, keturunan dia sebagainya, kita tahulah sistem tu. Wallahu a'lam bissawab. Itu dia tuan-tuan macam Allah sedikit yang dapat dikongsikan dengan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita sambung lagi pada masa yang akan datang. Wallahu taala a'lam bissawab. Ada soalan nak tanya kalau ada? Alamak, nak buka. Dia kita kata benda tu dalam hati Allah Subhanahu wa taala dengan botol susu, kita kata mungkin ada perbezaan pandangan di sisi ulama. Anak saya nak kena check dulu. Nanti akan datang saya cuba kupaskan berkaitan dengan menyusu dengan susu ibu, tetapi tidak directly dengan badan. Dia gunakan mekanisme lain, botol ke atas badan. Tapi susu itu susu ibu, katakan. Adakah juga dikira sebagai adik-beradik susuan? Itu satu persoalan. Bagus dia kata soalan tu. Nanti saya tak berani nak jawab sekarang ni, memang Allah nak kena rujuk dulu, katakan dalam fatwa-fatwa yang ada perbincangan. Nanti saya bagi jawapan kemudian insya-Allah, katakan. Sebab penting yang asalnya ialah directly. Yang asal ialah direct, katakan. Itu memang tidak ada khilaf, katakan. Tapi ialah zaman sekarang ni banyak macam tu. Saya tengok pernah jumpa buka je peti ais kat rumah sepupu ke, kadang-kadang buka penuh dalam tu stok susu. Dia ada baby, kata kan, penuh. Kata kak, penuh banyak susu kat dalam peti ais tu. Senang dia kata. Senang. Makna penuh dengan Allah Subhanahu wa taala, ia banyak. Tapi kalau kata jiran nak ada isu ke ataupun boleh tak ambil? Adakah itu dikira juga adik-beradik susuan? Nanti saya bagi jawapan kemudian. Okey, lain soalan? Tak semestinya 5 kali berturut-turut. Dia panggil 5 kali kenyang. Nak kena kira lah. Sebab dia sebut dalam hadis Nabi SAW, dia kata dia kata di sini dia sebut 5 rada'at. Dia kata 5 kali susuan. Dia tak sebut pun macam Allah Subhanahu wa taala, setakat yang saya tahu tidak disebut pun istilahnya 5 kali susuan itu perlu berturut-turut. Tidak disebut. Jadi setakat yang saya tahu ialah syaratnya 5 kali susuan. Yang saya belajar dulu ialah 5 kali kenyang, dia katakan. 5 kali kenyang. Tidaklah disebut sebagai mesti syaratnya berturut-turut. Wallahu a'lam. Kalau tempoh 2 tahun lah, lepas 2 tahun tak jadi dah. Tidak jadi anak susuan. Satu kes saja yang dibenarkan. Itu pun ada satu, nanti kalau saya jumpa hadisnya saya baca, dibenarkan kepada seorang sahabat tadi tu, tapi dia dah dewasa, dah ni untuk dia menyusu daripada ibu angkat dia lah, katakan, untuk nak menjadikan pengharaman itu dia dibenarkan. Lain tak dibenar. Ada kes, special case, katakan. Wallahu a'lam. Nanti kalau ada masa akan datang saya cuba dapatkan hadis tu dan saya bacakan kepada tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis tu tak boleh dikiaskan. Kiaskan kepada orang lain, katakan. Sebab memang dah ditentukan untuk orang tu saja. Wallahu a'lam. Ya. Secara umumnya kita kata bila dah sabit pengharaman nikah tadi, adakah dia boleh jadi wali kepada anak kepada anak susuan tadi? Saya tak pasti. Bila tak pasti ni tak boleh nak jawab lah.
adakah dia boleh mengambil hukum wali ataupun tidak? Saya minta tangguh dulu tuan-tuan jawapan tu. Katakan ada dua soalan. Boleh tak ibu bapa kepada susuan ataupun adik-beradik lelaki kepada suami, katakan adik-beradik bapa susuan tadi menjadi wali kepada anak susuan. Kalau ikutkan pada nas hadis Nabi SAW, kita kata apa yang diharam, apa yang hukum yang terkait dengan nasab boleh dimasukkan sama dengan hukum yang dalam bab konteks susuan. Itu dia punya asal, katakan. Tapi tadi saya kata ada juga pengecualian. Contohnya tadi bab harta pewarisan, harta pusaka. Cuma saya tak ingat bab wali itu tadi, katakan. Adakah dia termasuk dalam pengecualian ataupun dia balik kepada umumul dalil, katakan. Nanti saya rujuk balik. Nanti Allah saya minta maaf, katakan. Okey, ada lain? Adik-beradik kandung dia tadi sama, as long as dia ke bawah, katakan, maknanya adik-beradik susuan tetap hukumnya sama. Kita kata dengan dengan orang yang dengan orang yang disusukan saja. Bukan yang kata Ustaz, adik-beradik saya macam mana, katakan dengan ibu susuan tu, dengan keluarga ibu susuan, tak. Yang adik-beradik saya tak termasuk. Mana? Yang termasuk dia, isunya dia yang menyusu, yang disusu tu dengan keluarga yang menyusukan, itu saja. Tak. Tapi kalau katalah abang saya dia pergi rumah ibu susuan saya ataupun adik masuk ni, dia kena tutup aurat macam biasa, katakan. Dia tetap hukumnya macam biasalah, maknanya tidak haram, tidak haram nikah. So dia kena menutup aurat dan sebagainya. Isunya orang yang disusukan itu dengan keluarga, adik-beradik ataupun yang susuan ni tadi saja. Wallahu a'lam. Nanti kan semua claim adik-beradik susuan. Ni siapa ni adik-beradik susuan, ni adik-beradik susuan. Ini penting ya, macam Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cakap orang kadang-kadang mencari helah saja. Ni kenapa ni adik-beradik susuan, ni adik-beradik susuan. Boleh berlaku. Kadang-kadang kenapa duduk dalam bilik ni? Tak apa, ni adik-beradik susuan. Rupanya bukan pun. Senang je dakwa. Sebab tu bila tak ada sistem, tak ada pengenalan diri, semua orang orang akan mendakwa apa yang dia nak dakwa. Dia boleh mendakwa apa yang dia nak dakwa. Saya haram nikah dengan dia ni. Orang mendakwa adik-beradik pun ada, yang katakan ni kan adik-beradik susuan, kata. Wallahu a'lam. Okey, itu saja. Ada lagi? Ya tak? Kalau tak ada, nama Allah setakat itu saja yang sempat saya kongsikan. Kita akhiri dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.